Assalamualaikum, saya Siti Nur Fatihah binti Ahmad Saleh dari kumpulan 1 bersama-sama rakan saya yang lain iaitu Nurul Jannah binti Daud, Nur Amira Syairah binti Abdul Halim, Siti Anika Huda binti Asman dan Sarah Alia binti Syari Isyam akan membentangkan bab 6 agama. 6.4 Agama dan masyarakat. Setiap kaum atau golongan tertentu menggunakan saluran tertentu untuk memastikan amalan keagamaan masing-masing dilaksanakan dengan baik dan tersusun. Setiap agama mempunyai identiti dan perayaan tertentu untuk diraikan. Seluruh masyarakat Malaysia amnya maklum dengan keperluan setiap agama dan saling menghormati amalan masing-masing. 6.4.1 Institusi pertubuhan keagamaan. Sikap saling kerjasama antara penduduk dan dengan berlainan agama direalisasikan melalui institusi dan pertubuhan tertentu. Oleh itu, sebarang aktiviti dilakukan dengan aman, mengikuti saluran yang betul dan tidak sehingga mencetuskan ketidakselesaan pihak lain. Islam. Di setiap negeri, Jabatan Agama Islam memainkan peranan penting sebagai pentadbir hal ehwal keagamaan. Jabatan berfungsi untuk mengendali, memperkasa dan memantau sebarang aktiviti di dalam negeri yang berkaitan agama Islam. Pemahaman tentang hukum syarak pula berada di bawah tanggungjawab mufti dan jabatan masing-masing. Masjid. Masjid merupakan tempat pusat ibadah bagi umat Islam. Masjid secara amnya digunakan sebagai ruang untuk menunaikan solat 5 waktu. Di masjid juga, pelbagai aktiviti keagamaan dapat dilakukan seperti pendidikan Al-Quran, ceramah agama, pusat pungutan zakat dan sedekah, khusus haji, pengurusan jenazah dan majlis pernikahan. Surau atau musola juga menjadi tempat ibadah dan aktiviti keagamaan. Sistem kehakiman. Mahkamah Syariah berfungsi untuk mengendalikan perbicaraan bagi mereka yang beragama Islam. Mahkamah Syariah juga berfungsi sebagai institusi perundangan yang bertanggungjawab seperti isu-isu berkaitan kekeluargaan seperti perceraian, hak penjagaan anak-anak, jenayah syariah dan tuntutan harta. Sebagai rakyat Malaysia yang menghormati keluruhan perlembagaan yang memperuntukkan kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan, harus menghormati peranan institusi agama Islam dan menjamin kesejahteraan negara. Terima kasih Nurul Fatihah. Saya Siti Anika Huda binti Asman akan membentangkan tentang Buddha. Penganut agama Buddha bersatu melalui Persatuan Buddha Malaysia yang menjadi penaung kepada persatuan negeri atau daerah juga penaung rumah ibadat mereka. Persatuan ini ditubuhkan pada tahun 1959 dengan objektifnya untuk menggalakkan perpaduan, persahabatan dan kebajikan sosial dalam kalangan masyarakat Buddha di Malaysia. Selain itu, terdapat pertubuhan lain seperti Mahavihara Persatuan Buddha Malaysia dan Majlis Sara Buddha Malaysia. Seterusnya, rumah ibadat penganut Buddha dikenali sebagai Tokong dan Wat. Tokong dan Wat berfungsi sebagai pusat penyembahan, aktiviti pendidikan, aktiviti kebajikan dan aktiviti keagamaan yang lain. Seterusnya, ketua agama Buddha digelar Biku Sami. Sami sangat dihormati atas kedudukan sebagai ahli agama dan fungsinya sebagai pemimpin semasa upacara keagamaan dijalankan. Selain itu, beberapa elemen penting dalam Tokong seperti loceng, lilin dan patung Buddha itu sendiri juga dijadikan simbol dalam kesucian agama. Seterusnya, saya akan menjalankan pembentangan ini kepada Nurul Amira. Terima kasih Siti Anika. Dengan ini saya akan membentangkan tentang agama Hindu. Yang pertama, penganut agama Hindu juga turut mempunyai beberapa pertubuhan. Antaranya pertubuhan yang diiktiraf ialah Malaysia Hindu Sanggam yang menjadi penaung kepada sebahagian besar persatuan Hindu dan kuil Hindu di Malaysia. Seterusnya, rumah ibadat juga dipanggil kuil bagi penganut Hindu. Kuil yang terbesar dan termasyhur di Malaysia ialah Kuil Murugan Sri Subramaniam Swami di Batu Cave, Selangor. Oleh itu, di hadapan kuil ini dibina patung Dewa Murugan yang berketinggian 42.7 meter. Kuil ini bukan sahaja didatangi oleh penganut Hindu di Malaysia, malah turut dikunjungi oleh penganut Hindu dari pelbagai negara. Selain itu, antara kuil yang terkenal di negara ini ialah Kuil Sri Subramaniam di Kuala Selangor dan Kuil Sri Mahariamman dan Ramalingeshwara di Kuala Lumpur dan Kuil Sri Sudara Raja Perumal di Kelang. Terima kasih. Saya akan serahkan pembentangan seterusnya kepada Nurul Jannah. Hai, nama saya Nurul Jannah binti Daud.
nombor ID KNN 2105-10236. Saya akan meringkaskan tentang agama Kristian. Aktiviti masyarakat yang menganut agama Kristian sangat berkait rapat dengan institusi gereja. Gereja menjadi tempat ibadat dan kebiasaannya penganut agama Kristian akan berkumpul di tempat tersebut pada setiap hari Ahad. Pada hari tersebut, beberapa aktiviti dilaksanakan seperti bermeditasi, nyanyian, bacaan Bibel atau khutbah. Ketua agama ini dikenali sebagai paderi. Seterusnya, memandangkan penganut Kristian di Malaysia mempunyai dua aliran yang berbeza, iaitu Roman Katolik dan Protestan. Setiap aliran ini mempunyai gereja dan aktiviti masing-masing. Majlis Gereja Malaysia iaitu The Council of Churches of Malaysia berperanan menaung sebahagian besar gereja di dalam negara ini. Dan akhir sekali, majlis ini menjadi lambang penyatuan organisasi dan masyarakat Kristian Malaysia kerana disertai oleh semua aliran dan agama tersebut.